各位姐妹们平安，感谢上帝，我们可以在网上见面。谢谢神带领我们已经走到4月份的最后一个礼拜三，我们感谢信实的上帝，他看顾保守我们。Selamat sore saudara-saudara sekalian, bersyukur kita bisa berjumpa di online ini. Kita mengucap syukur juga kepada Tuhan. Bulan April kita sudah mencapai hari Rabu yang terakhir. Kita bersyukur kepada Tuhan yang begitu setia kepada kita untuk menjaga, melindungi kehidupan kita. Kita angkat satu puji-pujian, besar setiamu. 我们来唱一首诗歌，信实广大。你心是何广大，上帝我的父，在你没有丝毫转动婴儿，你不改变，你怜爱也无减少，像你一样直到永远。你心是何广大，你心是何广大，每早晨赐下心丰富安慰，我一切随用你创造预备。主啊，你心是何等广大。Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim dan uai dan musim apapun menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah sediakan, besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa memberikan damai, kehadiran Tuhan menghiburkan, kekuatan dan pengharapan tiap hari, berkat berkelimpahan ku alami. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah sediakan, besar setiamu kepadaku. 在我们还没有领受神的话以前，
让我们来听一个小组诗班所要献上的诗歌，然后我们再听以斯帖诗班所要献唱的诗歌。Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada 2 puji-pujian khusus yang akan dipersembahkan. Yang pertama oleh vokal grup. Yang kedua disusul oleh paduan suara Esther. Kami persilakan. Mazmur 105 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa.
juga saya berterima kasih untuk Misioneti dan juga segenap hamba Tuhan dan segenap majelis yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama merayakan sukacita di hari ini. 感谢上帝借着会团契邀请我讲道，让我再一次能够在这里分享神的恩典。 Ya, sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa. 我们同心祷告。 Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. 天父，我们感谢你， Kami merasakan anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan hari ini. 我们感受到你的恩典多而又多。 Kami bersyukur ketika kami boleh mengingat kembali cinta kasih-Mu di dalam kehidupan manusia berdosa. 感谢你，我们再一次能够回想你对我们这些罪人的爱心。 Engkau telah memberikan kami keselamatan dan anugerah kehidupan yang kekal. 你把恩典，你把生活的需要恩典你给我们。 Kami juga bersyukur, berterima kasih. Oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh ada di hari ini bersama-sama merayakan sukacita di hari ulang tahun Komisi Wanita. 在周年纪念的时候，我们能够来到你的面前，这是你特别的恩惠。 Tuhan, kami percaya ketika Engkau ada di dalam kehidupan kami, 我们相信，当你在我们的生活中的时候， Engkau adalah Allah yang memimpin kami sampai dengan hari ini. 你就是引导我们的神。 Kami dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. 借着你的真理，我们被鉴定。 Dan biarlah sekali lagi Engkau juga boleh berbicara kepada kami 求你对我们说话， melalui firman yang akan hamba-Mu sampaikan. 借着你仆人所传讲的信息， Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, 愿你的圣灵工作在我们中间， membakar hati kami, 用灵火来焚烧我们， mengarahkan kami untuk melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. 引导我们，使我们知道什么是你所喜悦的事。 Hadirlah di tengah-tengah kami, 愿你教导我们， berbicaralah ya Tuhan. 对我们说话。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告奉耶稣基督的名字， Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak tentunya yang terkasih dalam Tuhan, 主内的弟兄姊妹， tema yang diberikan kepada saya adalah dinamis di dalam Kristus. 给我的题目就是在基督里面的动力、活力。 Kemudian saya terpikir ada sesuatu yang mungkin menggerakkan saya menemukan satu ayat dari firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 11. 这个题目呢，让我想到罗马书有一节的经文。 Saya mengajak kita untuk membaca secara bersama-sama di dalam bahasa Indonesia. 我们一起来念。 Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ibu-ibu dan juga bapak yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹， pada suatu ketika ada sebuah percakapan di antara pendeta dan anak sekolah minggu. 有一次有一个牧师有机会跟主日学生讲话， Percakapan itu dilakukan setelah selesai ibadah di dalam gereja itu. 那么这个谈话是在聚会完毕之后， Kemudian pendeta ini bertanya kepada anak itu, 然后这个牧师问小孩， "Hai nak, tahukah kamu siapa yang merobohkan tembok Yeriko?" 牧师就问主日学的学生，什么人把耶利哥的城墙给他倒塌？ Lalu anak itu dengan gemetar menjawab, "Saya tidak tahu Pak Pendeta, bukan saya." 主日学生怕死了，他说不是我。 Bapak Pendeta kemudian agak membesar matanya dan kemudian semakin panik anak itu dan berkata, "Beneran Pak Pendeta, bukan saya yang melakukannya." 那牧师听了小孩的回答之后呢，就睁大眼睛，小孩子更可怕，他说真的不是我给他弄到倒塌的。 Lalu Bapak Pendeta bingung dibuatnya. 所以牧师也莫名其妙。 Kemudian dia mencari guru sekolah minggu daripada anak tersebut. 然后呢，牧师就把主日学的老师叫来， Lalu kemudian dia menjumpai guru itu dan dia menanyakan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh
Bapak Pendeta kepada seorang anak sekolah minggu. 牧师把同样的问题问主日学的老师， Gimana anak sekolah minggumu itu? 你的学生怎么搞的呀？ Karena ketika aku tanya kepada dia siapa yang merobohkan tembok Yeriko, dia menjawab bukan saya, bukan saya. 牧师就问，当我问你的学生的时候，什么人把耶利哥的城墙给他倒塌？小孩说不是我。 Lalu ternyata guru sekolah minggu itu pun menjawab Bapak Pendeta 老师就回答牧师， dengan nada yang begitu meyakinkan. Dia berkata, 他很坚定的回答。 Pak Pendeta, saya tahu betul anak itu. 老师就说，牧师啊，我很知道那个小孩， Dia sungguh-sungguh baik. 真 Dia 是 tidak nakal. 他是不是一个调皮的孩子？ Dia tidak mungkin merobohkan tembok itu. 他不可能把耶利哥的城墙给他倒塌了。 Kemudian Pak Pendeta semakin pening kepalanya. 哦，牧师头疼了， Lalu kemudian memanggil para majelis yang ada 就把这事叫来， dan mengadakan rapat darurat yang mendadak harus 就 dilakukan. 开了紧急会议。 Bapak-bapak, ibu-ibu majelis sekalian, 哎，你们这些这事们啊， saya begitu bingung dengan gereja ini. 我真是搞不懂啊，这个教会 Saya 怎么样？ merasa tidak ada yang tidak beres dengan gereja kita. 我觉得我们的教会有些不对劲了。 Ada apa Pak Pendeta? Kata Ada ketua apa? majelis pada waktu itu. 这时候一个主席说：“牧师，什么事啊 Ketika saya tanya kepada seorang anak sekolah minggu, 牧师就说：“当我问一个 siapa 主 yang 日学生的时候， merobohkan tembok Yeriko? 什么人让耶利哥的城墙倒塌？ Dia berkata bukan saya. 他说不是我呀、 Lalu kemudian saya memanggil guru sekolah minggunya. 我问主日学的老 Dia 师， juga meyakinkan saya bahwa bukan anak itu yang merobohkan. 他也 Dia 说， bahkan berani jamin. 他也说，我敢保证不是那个小孩。 Lalu kemudian keadaan di dalam rapat itu hening sejenak. 所以就在那一刹那的时候呢，大家都静默， Tidak ada seorang pun yang berani bicara. 没有一个人敢说话。 Lalu kemudian beberapa menit berlalu 几分钟过后， terjadi kasus. 就开始有稀稀疏疏的， Tapi tidak ada satu orang pun yang kemudian berani angkat bicara. 可是没有一个人敢正式的说话。 Lalu kemudian ketua majelis berdiri dan berkata, 然后知识会的主席就站起来说话， begini saja Pak, 他就说：“这样吧， saya memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan Bapak. 我呢就敢敢的回答牧师的问题吧。 Iya, ”是的， sepertinya ada yang tidak beres dengan gereja kita. 是的，我们的教会有一些什么不对劲的， Tetapi Pak, 但是 supaya masalah tidak menjadi berlarut-larut, 为了叫这个事情不会拖长， ya sudah begini saja. 就这样吧， Saya putuskan saja 我决定 kita membentuk panitia 我们开一个 untuk membangun kembali temboknya. 我们开一个委员会，重新把耶利哥城墙建筑起来。 Maka seketika itu juga apa yang terjadi dengan Bapak Pendeta. 然后怎么样的同事呢 Pingsan. 晕倒了。 Kalau mungkin ditanyakan kepada saya, siapa nama guru sekolah minggu anak itu? 假如我问那个主日学的老师是什么名字呢？ Atau seajanya? Bukan. 不 Tapi 是， saya juga nggak tahu siapa nama guru sekolah minggu. 我也不知道那个老师的名字。 Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹， cerita ini menunjukkan betapa ketika kita sudah menjadi orang Kristen yang begitu lama, 这个故事告诉我们说，虽然有很多人做了很久的基督徒， tetapi bukan berarti kemudian kita bisa memahami firman Tuhan sepenuhnya. 那不见得说我们把圣经所有的记载都明白。 Lalu kemudian ketika kita tidak bisa memahami firman Tuhan sepenuhnya, 当我们不明白所有的圣经的时候， sangat mungkin sekali ketika kita menjalankan firman itu, 很可能当我们要实行神话语的时候， ada yang tidak tepat. 就做的不正确。 Maka ketika kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ada begitu banyak tipe-tipe orang Kristen. 所以我们在日常生活里面，我们就看见有各种各样的基督徒， Ada orang yang begitu banyak belajar firman Tuhan, 有一些人学了很多很多的圣经， tetapi mungkin hanya sekedar sampai batas dia belajar.
可是就停在他学习的那个阶段。 Namun dalam melakukan, dalam praktek dalam kehidupan sehari-harinya, 但是在每一天的日常生活里面， belum tentu sepenuhnya bisa dijalankan. 不一定他能够照着他所知道的去行。 Ada orang yang mengkategorikan ada 4 tipe orang Kristen. 有人把基督徒分成4个大类， Dan dia menggambarkan ini dengan melihatkan kepada kita adanya permainan sepak bola. 那他呢就给我们看见一个足球队在比赛。 Dalam permainan sepak bola tentu saja ada beberapa tipe orang di sana. 在这个踢足球的这个成员呢，有几种不同的人。 Ditunjukkan di sana ada 4 tipe. 他说踢足球的人有4类， Baik itu tipe penonton, 可能是观众， tipe komentator, 可能是呢评论的人， tipe pemain amatiran, 就是平常的这个踢足球的，可是不是专业的， dan tipe profesional. 最后是专业的足球员。 Seorang yang hanya sekedar penonton 如果身为一个观众， biasanya masuk di dalam arena perlombaan, kemudian dia hanya sekedar bisa menyaksikan. 那这个观众呢，他到了足球场之后呢，他的身份不过是一个看的人，观众而已。 Menyaksikan setiap permainan yang ada dan kemudian memberikan apresiasi. Lalu kemudian ketika perlombaan itu selesai, mereka pulang kembali ke rumah. 这些观众看了之后呢，然后就拍拍掌，之后呢就离开球场。 Begitu juga dalam kekristenan. 同样，在基督教里面， Ada tipe Kristen yang hanya sekedar sebagai penonton. 有些基督徒就好像观众一样， Datang ke gereja, 来到教会， menikmati setiap pujian dan mendengarkan firman dengan baik, 享受诗歌，好好的听到， dan melakukan setiap arahan dari seorang liturgos dan sebagainya. 然后呢就照着主里的人所说的，叫他站起来，叫他坐下等等， Hanya sekedar itu, ibadah selesai dan kemudian pulang. 就是如此，聚会完了回家。 Kemudian tipe yang kedua adalah tipe Kristen, komentator. 第二种的基督徒就是评论的基督徒。 Di dalam bagaimana perlombaan sepak bola pada umumnya, 比方说，就是在看足球赛的时候， ada orang-orang yang berperan sebagai komentator. 有一些人呢，就专是评论这个踢足球的人， Sangat jago sekali ketika mengomentari setiap permainan yang ada. 他就是把所有的成员踢足球的状况呢就说出来。 Seharusnya pemain harusnya seperti ini dan seperti ini supaya bola cepat masuk dan sebagainya. Bagaimana mencetak banyak gol. 这个评论者通常他是这样讲，哎，那个人呢应该这样，应该那样子，他就能够得到分数。 Mereka pintar sekali dalam hal teori. 他们很会评论， Tetapi ketika komentator ini kemudian bermain bola, 可是当评论的人自己踢足球的时候， belum tentu bisa memainkan dengan baik. 他不一定能够踢好的足球。 Demikian adanya dengan tipe Kristen komentator. 怎么样？这就是专门评论的基督徒。 Firman Tuhan begitu cepat masuk terserap di dalam otaknya. 神的话很快就被他的脑子吸收， Segala pengajaran dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru dan begitu banyak teologi yang berkembang dia tahu. 新约旧约这个神学的发展，他知道的不少。 Tetapi kemudian itu hanya sampai kepada kognitifnya saja. 不过这个就是停留在一个头脑里面的知识而已。 Dia begitu sulit untuk mempraktekkan dalam 可 kehidupannya. 是叫他醒出来很难。 Kemudian level yang ketiga, tipe yang ketiga, 然后第三种人 yaitu Kristen pemain amatir. 就是踢足球的，可是不是专业的。 Kalau di dalam dunia sepak bola ada pemain amatir, di mana pemain amatir ini hanya sekedar bisa latihan dan mungkin tidak bisa komitmen di dalam menjalankan permainan itu. 那在踢足球的时候，有一些人呢，常常踢，可是他不是专业，不过他也有练习啊，有比赛啊等等啊，就是普通的人，不是专业的。 Dia sekedar bermain bola karena itu hobi atau karena dia punya waktu.
他踢球可能是他的爱好，可能是消磨他的时间。 Namun kemudian ketika dia harus mengambil komitmen menjadi seorang pemain bola yang profesional, dia belum sanggup. 但是呢，如果叫他成为一个专业的委身的，他不胜任。 Dalam kekristenan demikian. 同样的，在基督徒当中也有这样的人。 Mungkin ada saatnya kita ada waktu, kita bisa datang, kita bisa melayani. 可能我们有时间的时候呢，能够的时候就来服侍。 Tetapi belum tentu kita bisa mau mengambil komitmen untuk tetap setia dalam pelayanan. 但是不一定在侍奉当中，我们肯委身， Karena baginya pelayanan bisa kapan saja dan tidak harus terikat dengan waktu yang harus dilakukan secara rutin. 因为他觉得侍奉啊，随便有时间就侍奉，不要受到约束。 Namun kita akan belajar tipe yang keempat, yaitu tipe Kristen, pemain profesional. 然后我们看第四种人是专业的球员， Sebagaimana layaknya pemain bola profesional, 一个专业的球员， di dalam dia memainkan bola tentu saja sudah dilatar belakangi dengan latihan yang begitu rutin. 当他踢足球的时候，在之前呢，他已经有很多的练习。 Dia curahkan segenap hati dengan disiplin yang sangat tinggi, yaitu totalitas. 他有高度的纪律， Pikirannya cuma satu, yaitu bagaimana memperoleh kemenangan. 他思想就有一个如何能够踢得胜利。 Demikian juga murid Kristus yang sejati juga adalah tipe profesional. 同样，那些真正忠信的基督徒是专业的。 Orang Kristen tipe ini tahu betul tujuan hidupnya dan kesempatan yang Tuhan berikan, dan dia mau kerjakan itu dengan total. 这种基督徒，他知道他生活的目的，他也愿意去实践。 Lalu bagaimana dalam kehidupan kita secara pribadi? 那现在呢，对我们个人又怎么样呢？ Ketika tadi kita sudah belajar ada 4 tipe di dalam bagaimana tipe-tipe orang Kristen pada umumnya. 我们刚才已经听了有4种不同的基督徒， Tentu saja kita ingin menjadi seorang Kristen yang profesional. 当然我们愿意做一个真正的专业的基督徒。 Terkait dengan tema yang diberikan kepada saya hari ini, dinamis di dalam Kristus. 按照我们今天的题目，就是在基督里面的活力。 Wanita Kristen tipe profesional ini pun juga harus menjalani kehidupannya dinamis di dalam Kristus. 那些专业的、真正委身的基督徒也应该实行神的旨意。 Arti kata dinamis gitu ya, arti kata dinamis ini penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan yang mengandung dinamika. 这个活力就是有一个动力。 Bahkan dalam bahasa Yunani sendiri juga diartikan sebagai suatu kekuatan, keperkasaan, kemampuan atau energi. 在希腊文的意思就是说充满动力、充满活力、充满力量。 Maka kemudian kita mau belajar bagaimana menjadi wanita Kristen dengan tipe profesional ini yang dinamis di dalam Kristus. 今天呢，我们要学习怎么样成为一个有活力、有动力的一个姊妹。 Kehidupan yang dinamis ini adalah kehidupan yang penuh kekuatan, 充满动力的生活是一个充满力量的生活， penuh energi, 有很大的这个推动力， dan kemampuan untuk mencapai hal-hal besar. 是有能力来达到一些的事情。 Dia tetap harus dinamis sekalipun 它必须很活泼， dunia mungkin selalu berubah. 世界不断的改变， Keadaan tidak seperti apa yang kita harapkan. 情形很多时候不像我们所想的。 Kadang-kadang kita diperhadapkan situasi-situasi yang tidak ideal. 有的时候我们要面对一些不称性的一个情形， Tetapi sebagai wanita Kristen, 成为一个基督徒， kita tetap harus dinamis di dalam segala situasi. 基督徒的妇女在任何的状况之下都应该有活力。 Demikian sebuah nasihat yang diungkapkan di dalam Roma 12 ayat 11.
就刚才我们所念的罗马书12章第11节的这个勉励， sebuah nasihat yang ditujukan kepada jemaat Roma. 这是保罗写给罗马信徒的一个勉励。 Bagaimana dalam jemaat ini 怎么样在这个信徒当中， mereka banyak diberikan pengajaran tentang Injil keselamatan, penebusan dalam Kristus, dan sebagainya. 他们也领受了很多基督的教导。 Tetapi kemudian di satu sisi, 可是，在另外一方面， mereka juga diberikan banyak nasihat 他们也领受了许多的劝勉， bagaimana menjadi pengikut Tuhan 怎么样做一个跟随主的人， dan didorong untuk memberikan diri mereka diubah oleh firman Tuhan. 然后让自己的生命被主所改变。 Di tengah-tengah segala penderitaan, 在各种的患难当中、 kesulitan, 困苦当中， dan mungkin ada aniaya, 可能有逼迫， dalam keadaan yang penuh dengan dinamika ini, 在充满活力的状况之下， tetap bisa menyesuaikan diri. 他能够面对处在那种不理想的这个情形。 Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama belajar 所以我们一起来学习。 dari satu ayat yang sudah tercatat di dalam Roma 12 ayat 11 ini. 我们来学习罗马12章第11节， Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. 有3件事我们可以学的。 Bagaimana ciri orang yang dinamis di dalam Kristus? 一个充满活力、动力的人的特征是什么？ Yang pertama adalah orang yang memiliki kerajinan yang tidak kendor. 第一，充满活力的人是一个殷勤的人。 Kerajinan atau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ketekunan atau bahkan 殷勤就是很恒心，有恒心的， di dalam terjemahan ESV dikatakan jangan malas. 就是不要懒惰， Kita harus rajin dan tidak kendor. 要殷勤，不要懈怠。 Ibarat tubuh kita bisa mengalami kekendoran, otot-otot kita bisa kendor karena apa? 好像我们的身体，有的时候呢，我们的肌肉会松懈，为什么呢？ Karena usia katanya. 年龄 Lalu，karena apa lagi? 还有呢， Kurang gerak, gak dilatih dan sebagainya. 没有运动。 Maka kenapa orang cenderung tidak mau dadan? Karena apa? Tidak mau dadan. Karena 为什么我们要这样举手？ ya, jadi kalau dada bagaimana? Bye, gitu gimana? 举手的时候呢， Bye. Slay gitu ya. 是这样啊。 Padahal sebenarnya dia menutupi diri karena terlalu kendor. 其实呢，他的肉已经松了，所以他不要举手。 Lalu bagaimana kemudian kita mengencangkan otot-otot kita? 那我们怎么样让我们的肌肉能够紧皱呢？ Ada banyak kaum lansia bahkan mereka memiliki otot yang begitu kuat. Ya. 其实有一些年纪大的人，也有很紧的肌肉， Karena mereka melakukan latihan setiap hari. 因为每天他们运动， Inilah fungsi olahraga dalam kehidupan kita. 这就是运动的功能。 Ada banyak cara untuk melakukan olahraga 我们有很多运动的方法， supaya tangan tidak bergelambir, 让我们的这个手不会张抖， supaya tidak ada yang menonjol dalam perut kita, 使我们的肚子不会凸出来， iya. Dan supaya kerutan mungkin tidak semakin longsor ke bawah. 让我们的脸部的皱纹不要一直往下。 Ada begitu banyak cara, baik itu suntik botok, tarik benang dan sebagainya. 很多的方法你可以做， Tapi itu tidak berlangsung lama. 但是维持不久。 Harus terus di-upgrade ya. 你一直要做，你要恒心，有 Ada 毅 masa 力， expirednya. 有毅力。 Tetapi di dalam kehidupan kita ada olahraga yang begitu gratis yang bisa kita lakukan. 其实有很多的运动是免费的，可以做。 Saya percaya banyak ibu-ibu yang ada di sini setiap pagi pasti olahraga jalan-jalan kaki. 我相信有一些人可能每天走路，是吧？ Apalagi sekarang suasana tidak lagi pandemi, jadi kita sudah bisa bebas
berjalan tanpa masker. 现在疫情过了，我们可以很自由的运动。 Begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita. 我们属灵的生活也是如此。 Kita bisa menjadi orang Kristen yang dinamis karena memiliki kerajinan yang tidak kendor. 我们可以成为一个有活力的基督徒，因为我们的鹰犬不懈怠，不会松懈。 Bagaimana kita mengencangkan otot-otot kita? 我们怎么把我们的肌肉给它撸紧呢？ Kita harus melakukan disiplin rohani. 我们要有属灵的纪律， Baik itu saat teduh, 可能是我们的每天的灵修、 doa, 祷告、 baca firman, 读圣经， dan bahkan bersaksi. 甚至做见证。 Itu adalah cara bagaimana kita melakukan disiplin kerohanian. 这就是属灵的纪律。 Kita begitu getol dalam hal berolahraga. 我们对，sorry， Getol 我们是那样的，我们是那样的有干劲，在这个运动上。 harus diimbangi dengan bagaimana kita juga memberikan disiplin dalam kerohanian kita. 我们运动要有纪律，我们做属灵的事也要有纪律。 Disiplin rohani yang terus kita lakukan akan membentuk otot-otot kerohanian kita, akan menguatkan iman kita untuk menghadapi banyak hal. 坚持不断的做属灵的运动，会让我们属灵的肌肉能够坚强。 Tidak selamanya kehidupan kita baik-baik saja. 生活不是一向来都是很顺利的， Ada saatnya Tuhan izinkan kita menjumpai kesulitan. 有的时候神容许我们面对困难。 Tetapi kalau kerohanian kita kuat, 但是如果我们有坚强的灵性， kita tidak mudah dilemahkan oleh keadaan. 我们不容易被周围的环境弱化。 Maka milikilah kerajinan yang tidak kendor. 所以呢，要保持要殷勤，不要懒惰。 Yang kedua, 第二， bagaimana ciri orang yang dinamis di dalam Kristus itu? 有活力的基督徒的特征是什么呢？ Rohnya tetap menyala-nyala. 心里火热。 Roh yang menyala-nyala ini juga di dalam terjemahan aslinya dikatakan mendidih atau terus-menerus menyala, berkobar. 这个心灵的火热就是好像火焰一样在那里活动， Ada terjemahan lain dikatakan fervent atau tetap kuat, 就是说继续的坚定。 bertahan dalam semangat kerohanian. 在我们属灵的生活上，我们要坚持。 Bagaimana bisa seseorang bisa tetap on fire? 我们怎么样在灵性上不断的坚持呢？ Jika dia tetap dekat dengan sumber. 假如他不断的靠近那个活的源头， Yang bisa membakar semangat kerohaniannya. 就是能够焚烧他属灵的生命。 Kita bisa dekat dengan Tuhan 我们能够亲近神， untuk terus menolong kita agar memiliki semangat dalam 这 kerohanian. 就帮助我们不断在灵性上能够继续的往前走。 Tetapi ternyata di dalam bagaimana kita memiliki semangat dalam kehidupan kerohanian kita, 但是怎么样使我们的属灵的生命、属灵的生活能够继续不断的火热呢？ juga perlu didukung dengan orang-orang yang juga satu roh dengan kita. 必须有跟我们同样一个灵的人，彼此支持、彼此激励， Punya api yang sama. 有同样的心智。 Dan itu kita jumpai di dalam persekutuan atau gereja. 那就是在团契里面，我们能够找到这样的人， Ibarat api unggun 好像我们这个晚上的我们聚会的时候，进修会的时候，有常常有这个烟火。 Api unggun itu tidak bisa menyala begitu lama kalau hanya ada satu kayu di situ. 我们有举行这个烟火会，这个火不能够持久，如果它只有一点点的木材。 Api unggun perlu lebih dari satu kayu. 那个我们要有一个引火会哈，这个火不能够只有一根的木材。 Ketika api unggun ini kemudian semakin lama semakin habis kayunya, 当引火会的火已经逐渐变小的时候， akan ada kayu lain lagi yang ditambahkan supaya dia tetap menyala. 要有新的木材加进去，它才能够不断的旺盛。 Begitu juga dalam persekutuan kita. 同样在我们的团契里面，
Persekutuan orang percaya ini adalah ibarat seperti api unggun tadi. 我们的这个团契就好像萤火会的那个火， Kita bisa saling memberikan semangat satu dengan yang lain 我们能够彼此激励， karena kita memiliki roh yang sama. 因为我们有同样的灵， Lalu kemudian kita semakin sukacita 然后我们心中更有喜乐。 kalau ada jiwa baru yang masuk dalam komunitas 如 kita. 果有新的朋友来， Amin. 是吧？ Dan itu yang membuat api kita akan tetap bertahan menyala lama. 那就有新的火、新的血进来，就维持我们的火不断的旺盛。 Lalu kemudian ketika ada seseorang yang mungkin memilih untuk karena masa pandemi yang begitu panjang, 可能有人因为长期的疫情 sepertinya sudah nyaman rasanya kalau ibadah di rumah. 习惯了，就在家里很轻松的聚会，自己聚会， Kecuali dalam keterbatasan fisik dan sebagainya. 除非身体有病，那是另外一回事。 Tetapi ada banyak orang kemudian mengambil pilihan ini bahwa sudah terlanjur nyaman beribadah di rumah 长 sendiri. 期的疫情使到有一些人，纵然是身体健康，他宁愿选择在家里聚会。 Mungkin pada awalnya merasa nyaman dan sebagainya karena tetap bisa merasakan bagaimana menyembah Tuhan sekalipun di tempat yang berbeda. 起初也许他觉得很舒服，我在家里还是一样可以听到等等。 Tetapi ketika lama-kelamaan orang ini kemudian tidak berada di dalam komunitas atau persekutuan, 但是久而久之，这种人很少在基督徒的群体里面， lama-kelamaan semangatnya akan turun. 慢慢的他就退步， Dan bahkan dia menjadi orang yang terhilang dan menganggap gereja atau persekutuan bukanlah hal yang penting. 慢慢的他就觉得聚会不是那样的重要， Karena seperti api unggun tadi, jika satu kayu ditarik keluar, 就好像萤火会的火，如果有一根柴被拿走的时候， dia mungkin akan tetap bisa menyala. 被拿走它还是可以燃烧啊， Tapi apakah bisa bertahan lama? 可是能够持久吗？ Lama-kelamaan akan mati. 久而久之它会熄灭。 Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, 所以，亲爱的姊妹们、弟兄姊妹， betapa pentingnya kita memiliki persekutuan. 在一起团契是何等的重要。 Di dalam setiap gereja ada persekutuan. 在每个教会差不多都有团契， Tapi ada beberapa gereja yang sudah tidak memiliki persekutuan. 但是有一些教会已经没有了这种的团契。 Kita bersyukur punya persekutuan yang saling menguatkan dan tempat kita bertumbuh. 我们感谢神，我们有团契，在团契里面，我们的生命能够成长。 Yang ketiga, 第三， bagaimana ciri orang Kristen yang dinamis di dalam Kristus? 有活力的基督徒，第三个特点是什么呢？ Menurut Roma 12 ayat 11 tadi, 在第11节告诉我们， yaitu dia adalah orang yang melayani Tuhan dengan setia. 他是一个忠心服侍的人。 Pelayan Tuhan itu juga disebut dengan hamba. 服侍主的人就是主的仆人。 Seorang yang melayani Tuhan tidak harus mereka yang harus bersekolah khusus teologi. 服侍主不一定是要修读神学才能够侍奉， Tetapi siapapun di antara kita, kita bisa melayani dia. 我们中间不论是什么人都可以服侍主。 Bahkan tentu menjadi satu anugerah kita bisa melayani Tuhan kita. 我们能够服侍，这是一个福气，这是一个恩典。 Tuhan kita adalah Allah yang menciptakan seluruh isi semesta ini. 神是创造天地宇宙万物的主， Dialah raja di atas segala raja yang ada di dunia ini. 他是万王之王。 Kalau kita pikir-pikir, 让我们想一想， ada begitu banyak persyaratan ketika ingin masuk ke dunia kerja. 当我们在世界上，我们要进到一个行业要去做工的时候， Sebut saja pelayan kedai kopi. 说一说那些咖啡店里面的招待员吧。 Saat ini sudah memberlakukan minimum S1 untuk merekrut dia menjadi seorang pelayan.
在咖啡店里面做招待员，现在的条件起码要有一个大学毕业的学士的这个学位。Ada begitu banyak persyaratan-persyaratan dengan tingkat yang begitu tinggi yang mungkin kita tidak bisa capai. 有很多很多的条件，也许我们达不到， Kita tidak bisa masuk klasifikasi itu. 我们不能够进到那一个类型里面。 Tetapi 可是 Tuhan memberikan kita kesempatan melayani Raja. 上帝给我们机会来侍奉王， Itu semua karena anugerah. 这是恩典。 Tuhan bisa saja memakai malaikatnya untuk melayani dia. 上帝可以大用天使， Tuhan bisa saja mengerjakan semuanya sendiri. 上帝可以自己做，不用理我， Dan pasti hasilnya akan sempurna. 他的果效一定比我们做得更好。 Dibandingkan dengan memperkerjakan kita sebagai pelayan Tuhan 比起使用我们这些服侍的人， yang kadang-kadang menghasilkan sesuatu yang tidak sempurna bahkan berujung konflik. 我们常常有软弱，甚至于在侍奉的时候可能会有冲突。 Tetapi kenapa Tuhan mau pakai kita? 可是为什么神要用我们呢？ Itu semata-mata karena anugerah. 全是恩典。 Pelayanan selalu muncul sebagai akibat dari kesadaran kita yang paling tinggi 侍奉主要有一个自己的警觉性，要有一个觉悟性， tentang siapa kita di hadapan Tuhan. 有觉悟我们在神的面前是何许人。 Jadi kalau kita sadar 假如我们悟到这一点，明白这一点， bahwa hidup kita ini adalah anugerah, 生命是一个恩典， pelayanan adalah anugerah, 侍奉也是恩典， maka tidak perlu didorong-dorong untuk melayani. 所以不需要人来推你， Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. 因为神已经把恩赐给我们， Tidak ada seorang pun yang diberikan Tuhan tanpa talenta. 没有一个人，没有个基督徒没有恩赐。 Ada yang 5, 有人有5个恩赐， ada yang 2, 有的人有2个， ada yang 1, 起码1个， tetapi tidak ada yang 0. 但是没有人没有恩赐。 Betapa kita bersyukur 我们何等的感恩， Tuhan masih pakai kita untuk melayani. 神还要用我们。 Ada sebuah kisah 有一个 seorang raja 有一个故事， di negeri Persia. 在波斯国， Seorang raja ini membutuhkan seorang yang mau jadi pelayannya atau hambanya. 他需要有一个人来服侍他。 Sebelum dia pergi jauh, dia memerintahkan untuk mencari ke seluruh negeri 当他还没有出国的时候，他在他的全国里面找一个人， siapakah orang-orang yang bersedia menjadi pelayannya. 有哪一个人愿意做服侍他的人？ Lalu kemudian 之后呢， dibawalah 2 orang kepada raja 有2个人被带到王的面前， dan raja memerintahkan 2 orang ini untuk melakukan apa yang dia perintahkan. 然后呢，王就吩咐这个2个人做王所吩咐的。 Perintahnya agak aneh. 这个命令有一点奇怪， Di situ ada tersedia keranjang 有一个篮子， dan mereka berdua harus memenuhi keranjang mereka masing-masing dengan air. 这个2个人呢要把他们的篮子装满水， Secara logika tentu tidak bisa. 按逻辑来说是不可能的。 Kenapa? 为什么呢？ Karena keranjang itu ada lubangnya. 因为篮子是 Keranjang 有 bukan 洞， tempat air. 是吗？不能够盛 Beda 水， dengan ember. 跟水桶就不一样。 Tetapi perintah raja tadi, lakukan apa yang aku perintah. 可是王说，你就照着我的吩咐吧， Sampai aku kembali lagi dari luar negeri. 直到我从外国回来。 Lalu kemudian mereka melakukan apa yang raja perintah. 所以这2个人就做王的吩咐。 Dengan mengisi keranjang dengan air di sumur yang terdekat. 那么他就在最靠近的井，把那个篮子一直装水。 2 pelayan ini mulai melakukannya. 2个人就开始做。 Namun pelayan yang pertama kemudian lama-kelamaan menjadi jengkel. 第一个人呢，久而久之他就很气馁， Karena setiap kali dia menuang air ke dalam keranjang itu, 每次他倒水的时候，
air itu selalu 我 bocor 水 ke bawah. 就是流出去了， Tidak ada air sedikit pun yang tertampung dalam keranjang. 没一点水留在那个篮子里面。 Dia menganggap pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sia-sia. 他觉得这是百废气力， Pekerjaan ini hanya membuang-buang waktunya. 浪费他的时间。 Lalu kemudian pelayan yang kedua Dia- mengingatkan. 第二个呢， Dengan terus tekun dia menuangkan air itu, ada air yang nempel di keranjang atau tidak, dia tidak peduli. 第二个人他一直装，不论有什么一点点的水流在篮子里，他也不管。 Lalu kemudian pelayan yang kedua ini mengingatkan pelayan yang pertama. 然后第二个人要提醒第一个人， Kata raja tadi, 刚才王不是说吗？ "Ta lakukan seperti apa yang dia sudah perintah." 做王所吩咐的， Kerjakan saja. 你就做吧。 Hasilnya ada atau tidak ada, 果效有没有？ yang penting kita kerjakan. 没事，就是最重要的，我们去做。 Mendengar semuanya itu, pelayan yang pertama tadi kemudian menjadi marah. 听了以后呢，第一个人就很生气， Dia membanting keranjangnya 他就把那个篮子就甩掉， dan kemudian meninggalkan pekerjaannya. 就走了。 Tetapi apa yang terjadi dengan pelayan yang kedua? 第二个人又怎么样呢？ Sekalipun ditinggal oleh temannya yang sama-sama berjuang untuk mengisi air dalam keranjang, 虽然朋友力气他， dia tetap setia menuang air. 他还是忠心的倒水。 Lalu kemudian sampai akhirnya dia mendapati ada sesuatu yang berkilauan dalam keranjang. 这到最后，他就发现，在篮子的底下有一个闪闪发亮的东西， Ternyata ada sebuah cincin yang tersembunyi di sana. 有一个戒指在里面。 Dan pada saat dia menemukan itu, pada saat itu juga rajanya datang. 当他发现这个戒指的时候，那个时候王也回来了。 Betapa gembiranya pelayan yang kedua ini menunjukkan hasil dari apa yang dia dapat dalam keranjang itu kepada rajanya. 那个第二个人是那么样的兴奋，把他的戒指，把这个戒指拿给这个国王看。 Dan kemudian raja itu begitu bersukacita menyambut pelayannya yang berhasil menemukan permata itu. 王也很兴奋，因为看见这个人呢，找到了那个戒指。 Dia begitu mendapatkan pujian oleh raja 王称赞他， dan dia disebut sebagai hamba yang setia dan bijaksana. 王称他是一个忠心的、聪明的工人。 Maka kemudian cincin permata itu menjadi hadiah. 结果那个戒指呢，就成为那个第二个人了， yang diberikan raja kepadanya. 是王赐给他的。 Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹， ini hanyalah sebuah kisah 这是一个故事， yang diangkat untuk mengingatkan kita 提醒我们 betapa berharganya di hadapan Tuhan setiap orang yang mau melayani. 每一个要服侍的人，在神的面前是何等的宝贵。 Dalam pelayanan mungkin kita menemukan kesulitan. 也许在我们的侍奉里面有困难， Ada kalanya kita putus asa. 有的时候我们灰心， Sudah lama mengikut Tuhan, sudah lama melayani, tapi tidak kunjung mendapatkan jiwa baru. 跟随主这么久，从来没有得到新的灵魂。 Tapi biarlah Tuhan menolong kita bagaimana kita tetap bertahan dan tetap setia dalam pelayanan. 神帮助我们继续不断的忠心。 Mungkin ada kalanya juga kita juga menjadi kurang semangat karena begitu banyak komplain yang ditujukan kepada kita. 也许听了很多人的怨言呢、批评了，我们也泄气了。 Pelayanan kita terus dianggap tidak sempurna. 我们的这个侍奉被评论不完全， Tapi sekalipun demikian, biarlah kita setia dalam panggilan. 纵然如此，忠心。 Pertanyaannya, 问题是说， sampai kapan kita setia melayani Tuhan? 忠心服侍到什么时候？ Sampai kita bertemu dengan Tuhan. 直到见主面， Sampai Tuhan panggil kita 直 pulang. 到主呼召我们， Dan betapa rindunya kita mendengar 我们何等的渴慕听见 ada sapaan raja yang kita layani mengatakan 我 demikian. 们所侍奉的王这样对我们说： Hai hambaku yang setia, 我忠心的仆人，
baik sekali perbuatanmu itu. 你所做的非常好。 Hai hambaku yang baik dan setia, 我忠心的仆人， engkau telah setia dalam perkara kecil. 你在小事上忠心， Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. 我要把大事托付你。 Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan. 进来啊，享受你主人的快乐。 Betapa kalimat ini begitu menghibur kita. 这些的话何等的安慰我们。 Ketika ada sesuatu yang terjadi dalam pelayanan kita, 当我们的侍奉有一些状况的时候， kita tidak menjadi putus asa dan mundur. 我们就不至于退后， Tetapi biarlah kita kuat di dalam Tuhan. 让我们在主里面坚强， Biarlah kita tetap dinamis di dalam Kristus. 让我们在主里面过活， Karena kita tahu 因为我们知道， Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. 那造我们的主是忠心的， Dia juga yang akan terus menolong kita 他不断的帮助我们 menjalani kehidupan kita 来实践我们的生活。 tetap dikuatkan oleh Tuhan. 神不断的坚固我们。 Amin. Amin. Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. 天父，我们谢谢你， Di tengah-tengah sukacita hari ini, 在喜乐当中， Komisi Wanita memperingati hari ulang tahun mereka ke-54. 姊妹团契庆祝54周年， Kami bersyukur, kami berterima kasih. 我们感恩 Engkau memberikan kami firman, 你给我们话语， menolong kami 帮助我们 bagaimana menjadi wanita-wanita 怎么样做一个姊妹， yang semakin dinamis di dalam Tuhan. 是一个有活力的， Biarlah kerajinan kami tidak kendor. 让我们的应许不要懈怠， Biarlah roh kami tetap menyala-nyala di dalam 让我 Tuhan. 们灵里面的火不要熄灭。 Dan biarlah Tuhan ingatkan kami untuk melayani Engkau dengan setia. 求你提醒我们忠心的服侍， Di dalam seluruh kehidupan kami, 在我们整个的生命里面， kadang hal-hal sulit harus kami jumpai. 有一些困难我们要面对， Tapi kami percaya Engkau tetap kuatkan iman kami. 可是我们相信你会坚定我们的信心。 Terima kasih ya Bapa. 谢谢天父， Berkati para wanita yang ada di gerejamu. 愿你祝福我们的姊妹， Demikian juga para hamba Tuhan dan majelis aktivis semuanya. 愿你赐福我们的这是我们的神仆， Tuhan yang memberkati pekerjaan baik mereka. 神你赐福他们所做的工作， Tuhan yang dipermuliakan di dalam seluruh pelayanan mereka. 神在他们的侍奉里面得着荣耀。 Terima kasih ya Bapa. 谢谢天父， Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告奉耶稣基督的名字， Amin. 阿门。我们谢谢黑地传道今天给我们传讲的信息，提醒我们一个有活力的基督徒是一个忠心、恒久有毅力的服侍。Kita berterima kasih kepada Evangelis Hetty yang telah mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa seorang Kristen yang dinamis adalah seorang pelayan yang rajin, tekun, dan setia melayani Tuhan. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk meresponinya. Ku mau setia。我们用一首诗歌来回应我们今天所听的信息，就是我要忠诚，我要忠诚。我要真诚，莫负人家信任神。我要接近，因为有人关心。我要刚强，人前痛苦才能当。我要壮大，奋斗才能得胜。我要壮大，奋斗才能得胜。Ku mau cinta pada mereka yang duka. Ku mau memberi dengan rela hati, rendah hati, karena ku banyak
kasih Allah selalu gemar menolong sesama. Ku mau kasih akan Allah dan manusia. Ku mau berserah raga, jiwa, harta, selalu syukur Yesus mati bagiku. Ku mau puji sebab rahmat telah diberi. Ku mau puji sebab rahmat